وزينا بالعلم وزدنا بالتقوى وجنبنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن ذنب لا يخشع ولا يسمع ولا يستجاب له. اللهم إنا نسألك برحمة النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أما بعد، فقال الحبيب العلامة علي محمد بن حسين الحبشي: قال يجب على النساء أن يتعلمن ما يحتجن إليه من باب العلم وغيره، فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها، وإلا فلها الخروج لتعلم ما لزمها تعلمه عنها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah kita telah melakukan puji Allah subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah berdoa kepada Allah subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang manfaat dan diberikan Allah kepada ilmu yang tidak memberikan manfaat dan doa yang tidak didengar oleh Allah subhanahu wa taala. Selanjutnya berkata pengarang kitab untuk surat 10, kesempurnaan wajib atas wanita-wanita untuk mempelajari apa yang mereka perlukan padanya daripada bab haid dan selain bab haid. Seandainya suaminya mengetahui akan ilmu tersebut, maka wajib suami mengajarkan isterinya akan bab haid dan lain-lain. وعلى الزوج إن كان عالما أن يعلمها في بيته ويعلم مجلس العلم في داخل البيت. Maka kalau suami mengetahui bab haid, faham ahli fikah, maka wajib bagi suami mengadakan majlis ilmu dan mengajarkan isterinya di rumah akan bab-bab tersebut. ويعلمها ما يتصدق الحيض والوضوء والصلاة والصيام وما يترتب على ذلك. Maka wajib bagi seorang ayah dan seorang suami mengajarkan isteri dan anak-anaknya di rumah ini bab haid, salat, puasa, zakat dan bab wuduk dan lain-lain. هذا إذا كان عالما. Ini kalau suami atau bapa adalah seorang yang alim. Jika jahilan la ya'lam. Kalau seandainya si bapa atau keluarga tak tahu, jahil, wajib 'alaiha an takhruja wa tas'al ba'd al-ulama an yu'allimaha. Maka wajib ke atas isteri keluar daripada rumah, bertemu kepada ulama-ulama, bertanya tentang soal agama. Wa yahrumu 'ala az-zawji an yamna'aha min al-khuruj, walau mana'aha adima. Maka haram bagi suami melarang isterinya keluar daripada rumah untuk dan si suami degil juga melarang isteri, maka hati dosa suami. Ya, ada tafsir dari wajib wa talab dari wajib. Kerana menghasilkan ilmu dan menuntut ilmu hukumnya wajib. Nah, lakinna an yas'ala huwa yamna'uha wa la huwa yakhruj min nafsi bayna ba'd al-ulama thumma yati bil-jawab wa yu'allimaha bayna. Kalau dia tetap juga nak larang isterinya tak bagi keluar rumah boleh, tapi syaratnya dia sendiri, si suami sendiri kena keluar rumah menanyakan kepada ulama segala soalan-soalan yang ditanyakan oleh isteri dia. Setelah dia dapat jawapan, dia balik rumah dia kasih tahu isteri dia, tak mengapa macam ni. Al-Qur'anha kharij al-bayt li ghairi majlis 'ilm wajib ka majlis مثلا nafila wala majlis zikr atau majlis maulid wala dhalik, فيجب عليها أن تستأذنه ولو خرجت بغير إذنه أثمت وحرم عليها. Tetapi bagi kaum wanita pula, kalau mereka keluar rumah bukan pergi mana-mana, tapi nak pergi pada majlis-majlis kebaikan, majlis-majlis kesunahan, bukan wajib untuk ilmu yang wajib. Contoh dia pergi majlis zikir, majlis maulid, majlis lain, maka si isteri wajib minta izin kepada suami. Andaikan suami tak izin, dia degil juga, aku nak pergi juga, aku pergi majlis lain, majlis maulid. Walaupun begitu, hukumnya berdosa bagi si isteri tersebut. Inilah dia syariat kepada Allah. وأما الأعراف التي تجري الآن غالبها غالب عليه شرع الله. Adapun kita pada hari ini kebanyakan kita tengok kebanyakan semua telah bercakap dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah يقول الرجال قوامون على النساء فله الدوام على الأمر والنهي. Karena itulah kita tengok dalam firman Allah, Allah beritahu ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Orang-orang lelaki mereka adalah qawimun, yang berdiri, yang memberikan perintah, yang memberikan larangan yang terbaik terhadap kaum wanita. ولكن الآن يجري أن النساء لا تخرج ولا تدخل ولا تأمر ولا تنهى الزوج، فيكون الزوج هو المأمور وهو المنهي والآمر والناهي يزوج. Padahal fenomena pada hari ini kita tengok sebaliknya, perempuan kalau nak keluar rumah sesuka hati dia, bahkan sampai pada tahap wanita yang memerintahkan suami, wanita yang melarang suami,
memerintahkan yang baik, melarang yang buruk. Tapi hari ini kembali pula wanita pula yang atau suami. فلا عبرة بما يتعارض عليه الناس، العبرة بما أوجبه الله سبحانه وتعالى أو حرمه أو أباحه. Maka tidak dipandang, tidak diambil iktibar. Kita tak menganggap segala sesuatu yang telah berlaku secara umum di kalangan masyarakat. Jika semua orang macam itu, kita pun tidak. Yang kita pandang, yang kita ambil adalah yang diwajibkan oleh Allah, bukan yang dilakukan oleh manusia ramai-ramai. وكل أب مسؤول عن زوجته وعن بناته وعن أولاده في مسألة تعليمهم ما يجب عليهم من أمور الصلاة والصيام والعبادة. Maka setiap bapa wajib dia akan dimintai pertanggungjawab terhadap istrinya, terhadap anak perempuannya, terhadap anak lakinya di dalam hal ehwal pengajaran ilmu, terhadap keluarganya, sama ada bab solat, wudu, zakat, puasa dan lain-lain. Bapa bertanggungjawab akan dimintai pertanggungjawab. ولهذا جاء أن بعض الناس قد يموت فيرضى الله سبحانه وتعالى بذنوب كثيرة ولم يعملها، فيقول يا رب هذه الذنوب لم أعملها، فيقول بلى أنت لم تعملها ولكن عملها أهلك لأنك لم تعلمه فأنت شريك معهم. Karena itu telah datang riwayat mengatakan satu hari nanti di hari kiamat akan datang satu orang dan ternyata di hadapan Allah dia melihat catatan amalnya penuh dengan dosa-dosa yang amat banyak. Padahal di dalam dunia dia tak pernah membuat dosa tersebut. Maka dia tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa saya datang menghadap kamu di hari akhirat? Dosa saya banyak. Padahal ini semua tak pernah saya buat di dalam dunia. Allah SWT cakap betul, memang kau tak pernah buat dosa itu. Tetapi engkau membiarkan anak-anakmu, istrimu. Ini dosa dilakukan oleh istri dan anak-anakmu. Dan kamu tidak pernah mengajarkan mereka tentang bahaya dosa tersebut. Maka engkau memperoleh sekutu di dalam dosa tersebut. ولهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لا يلقى الله أحد في ذنب أعظم من جهالة أهله. Karena itu di dalam hadis Nabi SAW tidak ada seorang lelaki bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat membawa sebuah dosa yang lebih berat daripada Allah di sisi Allah daripada dosa membiarkan kebodohan berlaku di kalangan istri dan anak-anaknya. Ini dosa terbesar setiap lelaki datang menghadap Allah. الآن كثير من الآباء يحثون أولادهم وبناتهم على أن يدرسوا علوم الدنيا هذه. Tetapi hari ini kita tengok bapak-bapak kebanyakannya memberikan menganjurkan, mengambil berat, menitik beratkan anak-anaknya untuk memperbanyak ilmu-ilmu keduniaan. يصرف عليه في الإسكولة ثم في الثانوية ثم في اليونيفرسيتي ثم كذا لأجل يتعلم علوم الدنيا وهو جاهل بأمور الصلاة، جاهل بأمور الصيام، جاهل بأمور الطهارة، جاهل بأمور الوضوء. يطلع رجل كبير يتزوج وهو لا يعرف ولا يعلم. هذا الإثم كله على الأب. شوف الإثم الكبير ليس على هذا فقط، على الأب. أول الإثم على الأب، بعد ذلك يكون على هذا. Si bapak sanggup habiskan duit berhabis untuk anaknya habis sekolah menengah, masuk universiti semata-mata untuk memperbanyak ilmu dunia untuk anaknya. Sehinggalah si anak telah membesar, dah tua pun dah berjanggut, kahwin, tapi tak tahu hukum taharah, tak tahu hukum solat, tak tahu hukum puasa. Ini dosa yang amat besar, bukan hanya ditanggung oleh si anak itu, tapi juga ditanggung oleh si bapak kerana tidak mengajarkan ilmu agama kepada anaknya. والعجيب أنه قد يرتقي لرتبة عالية في المجتمع فيقال الدكتور البروفيسور ما شاء الله معظم، لكن في أمور دينه لا دكتور ولا بروفيسور ولا غيره، جاهل. هذا مشكلة كبيرة. Maka si anak yang telah membesar itu terkadang sampai pada tahap yang amat tinggi di kalangan masyarakat. Dimuliakan kerana dia memiliki gelaran profesor, engineer, cendekiawan yang hebat dalam urusan dunia. Tapi sayang seribu kali saya terkadang dalam urusan agama tak ada langsung gelar, bukan profesor, bukan doktor, jahil betul tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. فلهذا ينبغي علينا أن نعتني بأبنائنا وأولادنا من صغرهم. Karena itu wajib untuk kita memperhatikan dan mendidik anak-anak kita sejak mereka kecil lagi. وخصوصا النساء والبنات لأنهن عندهن حياء فيمتنعن عن السؤال فيجب على الأب أن يعلمها. Lebih-lebih lagi perhatian kita kepada anak-anak perempuan kita dan kepada isteri-isteri kita, memperdalamkan ilmu untuk mereka. Kenapa? Kerana wanita ni mereka memiliki penyakit, memiliki sifat pemalu. Kadang-kadang nak bertanya mereka malu. Kerana itu si bapa perlu memperdalamkan pengetahuan agama terhadap anak-anak perempuan mereka. لأن النساء هن حياة المجتمع فإذا حيت النساء حي المجتمع.
وإذا ماتت النساء مات المجتمع. Kerana kaum wanita ini adalah merupakan kehidupan bagi sesuatu masyarakat. Seandainya kaum wanita di sebuah masyarakat itu menjadi hidup, menjadi makmur, menjadi baik, seluruh masyarakat akan menjadi baik. Tapi kalau kaum wanita telah mati, telah rosak, seluruh masyarakat akan menjadi rosak. لأن المرأة هي الأم وهي الزوجة وهي الأخت وهي البنت فجميع بناء المجتمع الأم تربي الأولاد، الزوجة تصلح البيت، البنات تساعد الأم وتساعد الأب، فهن أساس المجتمع. فإذا صلح هؤلاء النساء صلح المجتمع، وإذا فسد النساء فسد المجتمع. Macam mana boleh dikatakan hal seumpama itu? Kerana kaum wanita itu, kita tahu wanita itu, ibu adalah wanita, kakak perempuan adalah wanita, isteri adalah wanita, anak-anak perempuan adalah wanita, betul? Adakah isteri itu lelaki ke? Tak ada kan? Ia semua wanita. Kerana itu kita tengok di dalam membina sesuatu keluarga, maka siapa yang akan mendidik anak-anak? Ibu, wanita. Lantas kalau kita dah berkeluarga dalam rumah tangga kita, yang memperbaiki urusan-urusan rumah, masak, minum, segala macam semua, betul tak? Kebersihan siapa? Isteri, betul tak tidak? Nah, sekarang yang membantu mak dia, bantu bapak duk menyapu dan lain-lain, anak jantan ke anak perempuan? Anak perempuan. Kerana itu segala kehidupan kita di dalam membina satu keluarga sahaja, semua dimonopoli oleh kaum wanita. Kerana itu betapa pentingnya wanita. Andai kaum wanita baik, seluruh masyarakat, bukan hanya satu keluarga, seluruh masyarakat akan jadi baik. Tapi kalau apabila kaum wanita telah rosak, tidak berakhlak, tidak terdidik, maka bahaya besar bagi seluruh masyarakat kita kerana rosaknya kaum wanita. ولهذا جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصص بعض الأيام خاصة لتعليم النساء ووعظ النساء. Kerana itulah kita boleh tengok dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, bahawasanya Nabi SAW sendiri dalam seminggu ada beberapa hari yang Nabi khususkan hanya buat mengajar kaum wanita. وجاء في بعض الأحاديث في وعظ لهن أنه قال لهن يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. Di dalam satu hadis Nabi SAW memberikan nasihat kepada kaum wanita. Maka Nabi beritahu, wahai kaum wanita, bahawasanya banyak-banyaklah kamu bersedekah, kerana aku pernah melihat bahawasanya paling banyak ahli neraka adalah daripada kalangan kaum wanita. ولهذا اهتم الله سبحانه وتعالى بمسألة النساء فجعل لهن سورة في القرآن سماها بسورة النساء. ما في عندنا سورة باسم الرجال، في سورة باسم الرجال، لكن عندنا سورة باسم النساء. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memberikan ihtimam, memberikan perhatian khusus kepada kaum wanita. Sampai-sampai dalam Al-Quran kita boleh tengok ada surat khas, surah wanita, An-Nisa. Padahal dalam Al-Quran kita bolak-balik tak jumpa tu surah lelaki, yang ada surah kaum wanita. Menunjukkan Allah sangat perhatian kepada kaum wanita. فلا تزعلون يا معشر الرجال. Maka jangan tanya tentang surah lelaki tersebut. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن النساء إذا صلحنا صلح المجتمع كما قلنا لكم. Karena Allah Subhanahu Wa Taala juga tahu bahawasanya kaum wanita bila telah baik, maka seluruh masyarakat akan menjadi baik. ولهذا نجد أن الصحابيات من النساء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كنا أحيانا أعلى رتبة من الرجال في التضحية والجهاد في سبيل الله. Karena itu kita apabila membaca dalam sejarah, terkadang para sahabat-sahabat perempuan Nabi SAW di dalam beberapa perkara mereka lebih tinggi, lebih hebat di dalam berkorban di dalam jihad fi sabilillah. كان من أوائل النساء اللاتي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة امرأتان، أحدهما أم منيع وهي أم سيدنا معاذ بن جبل اسمها أسماء بنت عمرو، والثانية أم عمارة وهي نسيبة بنت كعب المازنية، نسيبة بنت كعب المازنية. هاتان المرأتان لهما دور عظيم في التاريخ الإسلامي.
Bahkan apabila kita tengok di dalam sejarah, ketika mana Nabi SAW bertemu dengan para orang-orang Madinah di dalam Bai'atul Aqabah, dalam gerombolan yang berbaiat setia kepada Nabi, antara mereka yang pertama baiat kepada Nabi, terdapat padanya 2 orang kaum wanita. Yang pertama ibunda kepada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Sayyidatina siapa tadi Habib pada sebut, dan yang kedua Ummu Umarah Nasibah Al-Maziniyah radhiyallahu anha. Maka 2 wanita ini wanita bukan lagi, wanita ini memiliki andil besar di dalam perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di dalam Bai'atul Aqabah. Faqala lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam jaa 'indahu 12 min ar-rijal wa imra'atan 13 14. Faqala 'ala madha tubay'unani? Maka telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 atau 13 orang wanita-wanita untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya, wahai kaum wanita, atas apa kamu ingin berbaiat kepadaku? Qalu nubay'aka ala ma namna' bihi anfusana wa amwalana wa auladana. Ma'ana alladhi nudafi' an anfusina wa an amwalina wa an auladina nahmika kadzalik bih. Maka Nabi SAW bertanya kepada ahli-ahli Aqabah yang datang, kamu nak baiat kepada saya atas apa? Maka orang-orang Madinah yang datang, kami nak berjanji setia, kami akan memelihara paduka ya Rasulullah. Kalau paduka ikut pindah ke Madinah bersama kami, pelihara paduka sama macam kami memelihara isteri dan anak-anak kami. شوفت كيف يعني بندافع عنك حتى الموت لو نستشهد ونقتل لأجلك سندافع عنك. Tengok bagaimana orang-orang Madinah, هذه بيعة على الموت. bagaimana orang-orang Madinah yang datang berjumpa dengan Nabi, nak ajak Nabi pindah ke Madinah, mereka berbaiat kepada Nabi alal maut, sanggup mati terbunuh nak bela Nabi Muhammad SAW. Bermakna perjanjian ini, baiat ini, baiat Aqabah, baiat taat setia sampai mati. نعم. فبايعوا ومرت الأيام جاءت معركة بدر وكتب الله نصر المسلمين جاءت معركة أحد. Dan setelah berlalu kejadian baiat tersebut dan disingkatkan cerita, berlakulah perang Badar dan berlakulah perang Uhud. فنزلت هذه سيدتنا نسيبة بنت كعب المازنية مع النساء تضمد جراح الذين جرحوا وتستشفي بالمرضى من هو مريض تعالجه وتسقي العطش وتطعم الجوع من الصحابة المجاهدين. Maka di dalam peperangan itu muncul kembalilah wanita yang hebat tadi, yaitu Sayyidatina Nasibah Al-Maziniyah. Maka beliau turun di dalam medan tempur, perang Badar, perang Uhud. Apa yang beliau buat di dalam medan tempur? Beliau menjadi perawat. Mana-mana bala tentera yang terluka, beliau akan obati. Dan mana-mana orang-orang yang kehausan, tentera-tentera yang kelaparan dan kehausan, beliau akan berikan air. Beliau berbakti di dalam medan tempur Badar dan Uhud. قالت خرجت أول النهار وكانت الغلبة لرسول الله وأصحابه. Beliau mengatakan bahawasanya aku keluar di awal pagi dan ternyata kemenangan untuk Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. حتى انكشف الناس عن رسول الله ثم عادت الكرة والغلبة للكفار فانكشف الناس عن رسول الله. Kemudian orang-orang telah meninggalkan Nabi Muhammad SAW sehingga orang-orang kafir telah memenangi peperangan tersebut. وهرب أكثر المسلمين فلم يبقى عند النبي إلا 10 من الصحابة بس فقط. Pada saat berkecamuknya perang pada saat itu, orang-orang meninggalkan Nabi Muhammad SAW dan ternyata di sekeliling Nabi tak lebih daripada 10 orang sahabat sahaja. تصور هذا النبي شوف من شدة الخوف يهربون ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم وبقي عنده 10 من الصحابة. Cuba kita tengokkan bagaimana berkecamuknya perang kerana takutnya sampai mereka terlupa Nabi Muhammad, mereka meninggalkan Nabi Muhammad. Sekeliling beliau hanya tinggal 10 orang sahaja. فلما رأى بعض المشركين أن ال10 هؤلاء قلة ولكنهم كانوا شديدي الباس أراد أن يبث الذعر في قلوبهم فأعلن وصاح بعضهم لقد قتل محمد لقد قتل محمد حتى يتفرقون عن النبي فيقتلونه بالفعل. Maka ketika mana suasana itu yang mencekam itu, orang-orang kafir tengok para sahabat telah melarikan diri masing-masing dan mereka melihat hanya ada 10 orang sahabat saja di sekitar Nabi, maka orang-orang kafir ingin mengambil kesempatan nak menambahkan ketakutan kepada kaum muslimin. Maka orang-orang kafir naik di atas bukit dan berteriak, Muhammad dah mati, Muhammad dah terbunuh, kata orang-orang kafir. قال سيدتنا نسيبة قالت فسمعت هذا الخبر قالت فالتفت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عاد لا يزال حي ولكن حوالي 10 من الصحابة. قالت فحملت قوسي وأخذت سيفي ودخلت
إلى قضم هؤلاء العشرة بزوجي وولدي حبيب وعبد الله، حبيب بن زيد وعبد الله بن زيد. قال فكان أحدنا عن يمين النبي والآخر عن شماله والثالث أمامه والرابع خلفه، 4 منهم العائلة كلها، واحد على يمين النبي، واحد على شماله، واحد أمامه، واحد خلفه. Maka ketika mana suasana yang begitu menegangkan terjadi dan telah terjadi provok daripada orang-orang kafir yang melaungkan bahawa Nabi Muhammad telah terbunuh, saat itu Sayyidatuna Nasibah tadi telah mendengar suara tersebut. Beliau pun takut terperanjat, maka beliau melihat mencari Nabi. Ternyata beliau melihat Nabi masih hidup, tapi di sekitar Nabi hanya ada 10 orang sahabat sahaja. Yang lain-lain sudah ketakutan lari. Saat itu kata Sayyidatuna Nasibah radhiyallahu anha, aku tak tunggu lama, aku langsung cabut pedang, kapakku, senjata yang ada padaku, aku langsung maju ke depan. Aku ajak suami aku dan 2 orang putera aku, Habib dan Abdullah ibn Zaid. Maka kami semua langsung datang mendekati Nabi Muhammad SAW. Nak buat apa? Nak jaga Nabi SAW, nak pelihara Nabi, sehingga satu di antara kami, ada yang depan Nabi, ada yang belakang Nabi, ada yang kanan Nabi, ada yang kiri Nabi, nak mempertahankan Sayyidina Rasulullah SAW. قالت فرميت بقوسي حتى كل عاتقي من شدة الرمي وضربت بسيفي حتى أثخنتني الجراح، لأنه كانوا يهجمون بكثرة والعدد قليل، فكانت تضارب هذا فيضرب هذا، تضارب هذا فيضرب هذا، حتى أثخنتني الجراح. Maka kata Sayyidatuna Nasibah, ini wanita perempuan. Allahu Akbar. Aku pun memanah dan memanah sampai naik lenguh tangan aku ni, sampai nak tercabut tanganku. Bila panah dah habis, aku ambil pedangku, aku akan berlawan mempertahankan Nabi Muhammad. Kerana tentera kafir menyerbu, mengambil kesempatan, nampak tak ramai di sekeliling Nabi, mudah untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Beliau Siti Nasibah pun melawan sampai beliau pun terluka banyak kerana mempertahankan Nabi Muhammad SAW. Ini kaum wanita, bukan orang lelaki. العجيب أنها كانت تقاتل من غير ترس الذي يرد الضربات، كانت هكذا جسمها هكذا مكشوف. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الهاربين فقال أمعك ترس؟ قال القه إلى أم عمارة، إذا القي إلى أم عمارة. قال فألقى لها بترس فأخذته فكانت تقاتل بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. Dan yang lebih ajibnya, yang lebih hebatnya, Sayyidatuna Nasibah ini, Ummu Umarah ini berlawan tak pakai tameng tau. Padahal di hadapannya musuh-musuh banyak, tak pakai tameng. Beliau bermati-matian membela Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad tengok begitu dahsyatnya, dan Nabi pun berkata kepada orang yang cabut lagi, kalau kau nak cabut lagi, tapi bawa sini kau punya tameng. Maka mereka pun memberikan tameng tersebut, dan Nabi SAW bagi tameng tersebut kepada Sayyidatuna Ummu Umarah untuk mempertahankan Nabi Muhammad SAW. قالت حتى أقبل ابن قمية، هذا ابن قمية كافر شديد الكفر يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، كان له فرس يعلفه بالطعام، فإذا سئل لماذا تعلفه طعام كثير؟ قال حتى أقتل عليه محمد، وأنا راكب أذهب إلى محمد فأقتله. ففي يوم أحد لما رأى الصحابة انكشفوا فأقبل قال أين محمد أين محمد؟ قال فنظرت إليه وكان بجانبي مصعب بن عمير، قال فتقدم إليه مصعب فضربه ضربة حتى قطع رأسه، بمعنى قتل مصعب بن عمير. ثم جاء إلي فأردت أن أضربه، قال فضربني على عاتقي ضربة غائرة، دخل السيف إلى داخل هنا، فضربته ضربات، قالت ولكن عدو الله كان متدجج بالسلاح، فكان يعمل على صدره حديدين، قال فلم يؤثر فيه ضربي. Min Ummu Amarah. Jadi hadirin hadirat, ada satu orang kafir tadi, kufar Ibnu Gamiyah ini satu orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dan beliau, orang kafir ini, telah memberi makan banyak kuda dia sampai kuda jadi besar. Kenapa kau buat kuda kau besar macam ni? Sebab aku nak gunakan kuda ni nak bunuh Nabi Muhammad SAW. Dan jadi ikan cerita pada perang Uhud tersebut, dia telah melihat bahawasanya kaum muslimin telah melarikan diri daripada Nabi Muhammad SAW kerana ketakutan, suasana yang amat dahsyat, dan Nabi dibiarkan keseorangan, hanya 10 orang yang memelihara Nabi. Saat itu Ibnu Gamiyah pun langsung mengambil kesempatan. Dia dengan pantasnya bawa kuda dia nak bunuh Nabi Muhammad SAW. Dan di tengah-tengah perjalanan dia terjumpa, sebelum jumpa dengan Nabi Muhammad, dia jumpa Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair cuba pertahankan Nabi Muhammad SAW. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ini memang orang yang amat gagah, orang kafir ni, dan
dan beliau pula pakai baju besi, maka dipukul-pukul, dipanah pun tak lut. Akhirnya dia telah berhasil membunuh pada Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Setelah beliau berjaya melepasi Mus'ab bin Umair yang sedang mempertahankan Nabi, dia meneruskan perjalanan. Tiba-tiba saat itu wanita yang bernama Nasibah Ummu Umarah telah melihat bagaimana Ibnu Qabi'ah telah datang nak bunuh Nabi SAW. Saat itu beliau, seorang wanita itu pun langsung bangkit di hadapan untuk mempertahankan Nabi Muhammad SAW. Katanya Ummu Umarah, aku dah cuba tetak dia berkali-kali, tapi tak lut sebab dia pakai baju besi. Akhir sekali Ummu Umarah telah berjaya. Ummu Umarah qatalathu. لا هو ضربها في عاتقها ولكن ما قتلها. فضربته امامه فاذا به عليه درعان من الحديد ما اثر عليه الضرب. Maka pada saat itu Ibnu Qabi'ah tadi telah berjaya menetak bahunya Ummu Umarah. Saat itu pula lah Ummu Umarah pun cuba godok perut orang kafir tersebut, tapi tak berjaya. Kenapa? Kerana dia pakai baju taping besi tersebut dan terlukalah bahunya Ummu Umarah. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابنها حبيب قال فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم والدم ينبثق من ظهر امي فقال يا حبيب امك الدم امك اربط جرحها اربط خليك اتركهم الكفار اذهب الى امك. قال فذهبت اليها فضمدت جراحها جعلت شيء من الخرقه هكذا حصبتها ثم قامت مره اخرى ورجعت مره اخرى تجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم والله ما التفت يمينا ولا شمالا ولا أماما ولا خلفا يوم أحد إلا ورأيت أم عمارة أمام ناظري. الله أكبر. شوف كيف المرأة هذه ها. Maka hadirin hadirat, bila tengok telah ditetak bahunya Ummu Umarah, dengan sendirinya keluarlah darah memancut-mancut. Pada saat itu Nabi SAW yang sedang dipertahankan oleh putera Ummu Umarah iaitu Habib, kata Sayyidina Rasulullah SAW, wahai Habib, tengok mak kau telah kena luka yang darah dahsyat, tinggalkan aku boleh pertahankan diri aku. Kata Sayyidina Rasulullah SAW menghadapi orang kafir, kau selesaikan dulu ibumu itu. Maka Habib pun dengan pantas dia berlari ke arah ibunya. Dia ambil kain, dia sumpal darah supaya darah tersebut tidak lagi mengalir. Setelah itu alhamdulillah berjaya hadirat. Bila darah dah berhenti, apa yang dibuat oleh Ummu Umarah, oleh Nasibah radhiyallahu anha dan putranya Habib, mereka bukan langsung balik cabut lagi, tak, meneruskan peperangan mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah kena tetak, darah dah terpacut-pacut, dah diobati sekejap, langsung turun tangan langsung mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu di dalam peperangan Uhud, tidaklah aku melihat ke depan, tidaklah aku melihat ke belakang, tidaklah aku melihat ke kanan atau ke kiri, melainkan mana saja arah aku tengok, aku akan nampak Ummu Umarah sedang sibuk mempertahankan aku. Kejap Ummu Umarah kat depan lawan nak pertahankan aku, kejap kat belakang, kejap kat kanan, kejap kat kiri. Itu yang disebutkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qutila zawjuha fil ma'rakah. Suaminya telah terbunuh pada peperangan tersebut. Wa usiba ibnuha Abdullah, laysa Habib, Abdullah, wa kana asgharuhu. Abdullah usib majruh. Maka anaknya telah terluka parah, iaitu Sayyidina Abdullah, bukan yang bernama Habib tadi. فجاءت إليه وتقول قم يا عبد الله ليس هذا وقت العجز، قم جالد عن رسول الله قم دافع عن رسول الله. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة. الناس ليسوا مثلك في محبة قلبك وتعلقك انت. ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة رحمكم الله من أهل بيت، رحمكم الله من أهل بيت، رحمكم الله من أهل بيت. قالت يا رسول الله إنا نسألك أن نكون رفقاءك في الجنة. فقال فأنتم رفقائي في الجنة. Maka ketika mana anaknya telah terjatuh kerana luka yang dahsyat, Abdullah itu, apa yang dilakukan oleh Ummu Umarah Nasibah? Beliau langsung pergi kepada anaknya. Beliau kata, Abdullah, bangun kau Abdullah, bukan sekarang waktu kau nak berehat, bukan sekarang saatnya kau nak sakit. Bangkit, bangun, pertahankan Nabi besar Muhammad, berjihad bersama Nabi Muhammad SAW. Padahal anak ni dah parah dah terkapar dah hadirin hadirat. Tapi tengok ibu, bagaimana dahsyatnya cinta dia, semangatnya
di dalam membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW tengok apa yang dilakukan oleh Ummu Umarah. Nabi kata, wahai Ummu Umarah, jangan kau paksa anakmu kesian dah terbaring. Siapa yang mampu seperti mana kemampuanmu, wahai Ummu Umarah? Kau ni wanita luar biasa, kata Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah merahmati engkau dan seluruh keluargamu, kata Sayyidina Rasulullah SAW. Kau begitu dahsyat, kau begitu hebat di dalam mempertahankan aku. Apa sebenarnya yang mendukung engkau untuk melakukan hal ini? Maka dijawab oleh Ummu Umarah, ya Rasulullah, hamba amat mencintai paduka, bermati-matian untuk paduka, sanggup korbankan suami dan anak saya kerana nak mempertahankan paduka. Kenapa? Kerana kami semua berharap kiranya nanti di dalam syurga kami dapat menjadi rafiq anta, menjadi temanmu ya Rasulullah, yang dapat duduk bersama paduka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah pengorbanan ini untukmu ya Rasulullah. Apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, kamu dan keluargamu adalah temanku nanti di dalam syurga, kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat tuqatil hatta quti'at yadaha al-yusra. Nuqatil hatta nuqatil hatta tuqatil hatta quti'at yadaha al-yusra. Maka beliau meneruskan peperangan sehingga tangan kirinya telah terpotong. Hadirin hadirat. Na'am. Fa akhadhatha wa kanat farha. وعادت بعد ذلك إلى المدينة بعد أن نجى الله سبحانه وتعالى رسوله ونبيه فنظر إليها وإذا بحق اليد مقطوعة فذهبت تحفر فوضعت حق اليد وقال قد تقدم جزء مني إلى الجنة خلاص هذا جزء إلى الجنة تقدم. Maka setelah selesai peperangan, tangan yang terpotong itu pun beliau kutip dalam keadaan gembira. Hadirin hadirat, tangan putus ni gembira, happy, farha, kata Habib. Setelah selesai peperangan, beliau pun bawa balik tangannya yang dah putus tu. Maka beliau pun gali, beliau kebumikan tangan tersebut. Beliau kata, ini salah satu anggotanya yang telah mendahului aku masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. شوفت كيف النساء لما يتعلقن بالدين والإسلام تكون عندهن قوة أعظم من الرجال. Perhatikan, itulah dia kaum wanita. Apabila wanita telah diajarkan dan telah memiliki hubungan yang kuat tentang agama, kefahaman tentang agama, pengorbanan mereka kepada agama, begitulah yang terjadi. ولهذا الغرب الآن لما عرف هذا ركز على جانب النساء. الآن أغلب الفساد الآن موجه للنساء. Karena itulah hadirin hadirat betapa pentingnya kaum wanita. Orang perempuan ni jangan main-main. Kalau tidak kenal agama, dia punya pengorbanan laki kalah. Pentingnya kaum wanita. Karena itu orang-orang barat telah sedar hal itu. Karena itu mereka dah tukar strategi mereka, taktik mereka nak hancurkan umat Islam. Hancurkan dulu kaum wanita, orang-orang Islam. والآن تجد أن كشف العورات وبرامج كشف العورات موجهة للنساء بكثرة ليس للرجال. حتى كشف النساء عوراتهم فتجد الرجل مستور والمرأة مكشوفة. Sehingga kita boleh tengok pada hari ini bagaimana langkah-langkah orang-orang kafir. Mereka telah berjaya menjadikan wanita-wanita suka mendedahkan aurat, buka wanita-wanita punya aurat. Hadirin hadirat, dengan amat banyak di sana sini. Laki-laki ada juga yang tak buka, tak tutup aurat, tapi sangat jarang. Banyak yang bertutup aurat. Tapi perempuan ini telah berjaya disesatkan oleh orang-orang kafir. وصارت المرأة سلعة تسويقية للبضائع التجارية. عندك مثلا تيشو هذا تريد أن يبتاع سوي له صورة حق حرمة. عندك سيارة مبتاعة سوي لها صورة قنبر حق حرمة. عندك كاس تريد مبتاع سوي لها قنبر حق حرمة. فصارت النساء سلعة تجارية للتسويق. Sehingga kaum wanita telah dijadikan alat untuk melakukan mana-mana produk, untuk menjadi bahan melakukan mana-mana perniagaan. Kalau kita tengok, kalau nak jual kereta, maka di dalam gambar kereta letak perempuan dulu kat situ. Nak jual tisu, kadang-kadang ada gambar perempuan dekat situ. Apa barang pun mesti ada gambar perempuan. Kenapa? Kerana perempuan telah dieksploitasi sebagai alat untuk melariskan perdagangan dan dibuka aurat mereka. نعم. ولهذا يوم القيامة يأتي الأب فيتعلق به الأولاد ويتعلق به زوجة ويقول يا ربي خذ لنا من هذا الظالم. يقول يا رب ما ظلمتم، أعطيتم الطعام، أعطيتم الشراب، أعطيتم الكساء. يقول بلى ولكنه لم يعلمنا أمر ديننا فظلمنا في أمر ديننا فخذ لنا من هذا الظالم. يصير أبوهم عندهم ظالم يوم القيامة. Maka kerana itu kita tahu di dalam hadis nanti Nabi SAW bagi tahu setiap lelaki, setiap bapa akan bergantungan padanya isteri dan anak-anak perempuannya, dan mereka berteriak kepada Allah, ya Allah ambil hak kami daripada orang zalim ini.
ini. Maka Allah tanya, macam mana kau kata bapak kau zalim? Bukankah bapakmu telah memberi kamu makan, telah membesarkan kamu, telah mengkahwinkan kamu, telah memberikan kamu pakaian? Betul ya Allah, bapak kami dah bagi kami makan cukup, bahkan terlebih. Tapi dia tidak pernah mengajarkan urusan agama kepada kami ya Allah, sehingga kami tersesat banyak buat dosa. Wahai Allah, ambil hak kami daripada si zalim ini. Lihat, dalam hadis ini Nabi bagi tahu kaum wanita, anak-anaknya akan panggil bapa yang mengabaikan pendidikan agama kepada anaknya, dia akan teriak bapaknya sebagai hei orang zalim. وبعض الناس قد ماتوا لهم سنوات 10 سنوات 20 سنة ولكن ذنوبهم مستمرة لا تزال الذنوب تأتي من القبور. Dan sebagian orang yang telah meninggal dunia, beberapa tahun dah berlalu, 10 tahun, 20 tahun, dah mati dah, tetapi sayang, dosa masih terus mengalir masuk ke dalam kuburnya. والسبب أنهم تركوا آثارا سيئة لا تزال تدخل لهم الذنوب حتى بعد وفاتهم. Kerana mereka ketika mati, sebelum mati telah meninggalkan kesan-kesan yang buruk yang masih lagi berkekalan dilakukan, sehingga kerana itulah dosa masih terus mengalir masuk dalam kubur mereka. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في سورة ياسين نحن نكتب ما قدموا وآثارهم ما قدموا من أعمال وآثارهم التي تركوها بعدهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Dan itu di dalam surat Yasin Allah bagi tahu kami menulis segala dosa-dosa yang telah mereka lakukan di alam dunia dahulu masih hidup, dan kami juga menulis kesan-kesan peninggalan-peninggalan mereka, tetap kami tulis dosa mereka. Kenapa? Kerana sebagian orang walaupun dah meninggal dunia, tapi dulu di alam dunia dahulu dia pernah mengasaskan satu keburukan dan menjadi kesan yang diikuti, dan itu walaupun dia dah meninggal dunia Allah tetap tulis dosa tersebut sampai kepada orang tersebut. فالله الله في تعليم الأولاد وخصوصا البنات الله الله في تعليم لا تهملوا هذا. Maka Habib sangat-sangat berpesan, takutlah kita kepada Allah betul-betul di dalam hal menjaga, mengajarkan anak-anak kita, khususnya anak-anak perempuan kita. ولهذا كنا نفرح لما ندخل عندكم في ماليزيا عند بعض العلماء والأساتذة والمدرسين نسألهم هل عندكم مدارس للنساء؟ قبل أن نسألهم عن مدارس الرجال نسألهم عن مدارس النساء. هل عندكم مدارس للنساء؟ مراكز تحفيظ للنساء، مراكز تعليم للنساء؟ فبعضهم يقول موجود وبعضهم يقول لا، فالأغلب هو للرجال، والنساء مراكز قليلة ومدارس قليلة جدا، فنحتاج أن نكثر من مراكز النساء وتعليم النساء. Maka kata yang mulia Habib waktu pertama dulu masuk Malaysia, antara yang happy hati Habib tu apa dia? Bila Habib berjalan di sana di sini, jumpa tokoh-tokoh ulama, jumpa ustaz-ustaz, Habib tanya apakah di Malaysia ni banyak sekolah-sekolah pendidikan khas agama untuk kaum wanita, untuk anak-anak, sekolah hafizah-hafizah, kelas-kelas alimat, dan ternyata jawapan mereka ada, alhamdulillah ada. Maka Habib pun seronok juga. Tapi sayang, ya, untuk tahfiz anak lelaki banyak, pondok untuk anak lelaki banyak, yang perempuan ada tapi tak banyak. Maka kata Habib, alangkah baiknya kita memperbanyak madrasah-madrasah, memperbanyak ma'had-ma'had, rubat-rubat yang mendidik untuk anak-anak perempuan kita. نعم. الآن حد عنده سؤال حق الشهر الماضي، عاد الأسئلة موجودة محفوظة ولا؟ حق الأسئلة عند الإمام. Imam soalan. السؤال حق الشهر Jadi ada soalan yang bulan depan محفوظ ولا خلاص ذهب؟ ada simpan, tak disimpan? Oh, tak ada bagi. Oh, maaf ya. إذا في سؤال تفضل. أعطيه خليه يقرأ بسرعة يترجم بالملايين وبعدين يتكلم بالعربي. سؤالين الأول هذا الثاني. Salam Habib yang mulia, saya nak tanya, bulan lepas Habib bagi tahu kalau kita ziarah ahli kubur maka dia tahu siapa ziarah. Jadi macam mana dengan hadiah Al-Fatihah pada ahli kubur dan wali Allah tanpa pergi di kuburnya? Adakah dia juga tahu? Yas'al sa'il Habib fi syahr al-madi antum taqulun anna al-mauta fi kuburihim ya'rifun man alladhi yazuruhum fi kuburihim. Badan yas'al kalau kita ziarah maka dia tahu. Fakaifa law naqra al-Fatihah wa nuhdi ila ahli al-qubur? يجوز سنة مستحب، يجوز بل سنة بل مستحب أن يقرأ الإنسان شيئا من القرآن لأهل القبور. ولقد صح في صحيح الإمام البخاري أن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص
أوصى إذا مت فادفنوني وقفوا على رأس قبري ساعة واقرأوا الفاتحة وخواتيم البقرة. اقرأوا الفاتحة وخواتيم البقرة والحديث صحيح في البخاري. Jadi di dalam hadis yang sahih, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Amr bin As telah berwasiat, andai saja aku meninggal dunia nanti, maka janganlah kau setelah kuburkan aku kau langsung balik, tapi berdirilah sebentar di hadapan kuburku yang baru kau pusarakan ini, bacalah surah Fatihah dan bacalah akhir-akhir daripada surah Al-Baqarah. Ini pesan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'al Habib law naqra al-Fatihah bidun ziyarah من البيوت مثلا هل يعرفون؟ من البيوت نعم يعرفون إذا دعوت الله سبحانه وتعالى اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إلى روح فلان من فلان، فهذا يصل باتفاق المذاهب الأربعة، الشافعية والمالكية والأحناف والحنابلة، حتى عند ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول يصل. لما سئل ابن تيمية، أصحاب ابن تيمية هذول من السلفية وغيرهم يقولون بأنه لا يصل ثواب، ارجعوا إلى الجزء الثالث باب الجنائز من مجموع الفتاوى لشيخ ابن تيمية، سئل 7 أسئلة: هل يصل ثواب القرآن إلى الميت إذا قرأنا؟ فقال يصل، وذكر الخلاف بين العلماء وقال أما إذا دعا بالدعاء اللهم اجعل وأوصل فهو باتفاق المذاهب الأربعة ولا خلاف. بل قال ابن القيم في كتاب الروح أنه لم ينكر، شوف ابن القيم هذا شيخهم ابن القيم يقول لم ينكر على من يقرأ القرآن ووصول ثواب القرآن إلى الأموات إلا أهل البدع. أما أهل السنة فكلهم يقولون بأن القرآن يصل إلى الأموات، أهل البدعة فقط يقول لا يصل القرآن إلى الأموات، لا تقرأوا القرآن، هذا أهل البدعة. من الذي يقول؟ شيخهم ابن القيم في كتاب الروح في السؤال الخامس، افتحتم الصفحة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، خامس سؤال: فصل في وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت، وذكر الأدلة في هذا. Jadi hadirin hadirat, bila kita membacakan Fatihah, membacakan tahlil, khataman Al-Quran untuk orang yang telah meninggal dunia, itu sepakat 4 mazhab sampai pahala dia. Kalau kita mendoakan, wahai Allah, sampaikanlah pahala yang kami baca ya Allah kepada arwah. Ini sepakat 4 mazhab. Hadirin hadirat, bukan hanya 4 mazhab Syafi'i, Maliki, Hanabilah dan Ahnaf, tetapi bahkan Al-Imam Ahmad Ibn Taymiyah sendiri pun mengatakan pahalanya sampai. Boleh rujuk, kalau jangan terpengaruh dengan golongan Wahabi. Ini yang bercakap Tok Guru kepada Wahabi, Tok Guru kepada Salafi, Al-Imam Syekhul Islam Ahmad Ibn Taymiyah rahimahullah. Rujuk kata Habib kita dalam juz 3 Al-Fatawa. Beliau ditanya tentang 7 soalan. Antara soalan yang ditanyakan kepada beliau, wahai Tuan Syekh Ahmad Ibn Taymiyah, apabila kami baca Quran, kami hadiahkan pahalanya untuk si mati, apakah pahalanya sampai atau tidak? Kata beliau, hal ini sampai, tetapi ada khilaf ulama. Tapi kalau kau setelah baca Quran kau berdoa, ya Allah sampaikan pahalanya untuk orang yang mati, ini bila khilaf, tak ada percanggahan ulama, semua sepakat akan diterima pahalanya sebab kau dah doa supaya sampaikan pahala tersebut. Ini dalam kitab Al-Fatawa Imam Ibn Taymiyah juz ketiga. Bahkan imam besar Wahabi sendiri, iaitu Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Ibn Taymiyah, Syekh Ibn Taymiyah, murid pada Al-Imam Ibn Taymiyah, di dalam kitabnya Ar-Ruh, kata Habib, buka muka surat 5, muka 1, 2, 3, 4, yang kelima, fasal di dalam sampainya pahala Al-Quran yang kita baca untuk si mati. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim, murid terkemuka Ibn Taymiyah, guru besar orang-orang Wahabi, beliau mengatakan tidaklah mengingkari akan sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada orang-orang kubur yang telah mati, melainkan orang itu adalah orang yang ahlu bid'ah, orang yang sesat. Siapa cakap? Ibnul Qayyim. Tak percaya, buka kitab Ar-Ruh muka surat 5, kata Habib kita. الآن عندما يتكلمون يقولون عليكم أنتم أهل البدعة، يقولون هذول الصوفية البدعة هذول يقرؤون القرآن على الأموات، ولا؟ وابن القيم من يقول عنهم البدعة، نحن أم هم؟
يقول من ينكر على هؤلاء هو المبتدع. فنقول شيخكم يقول بأنكم أنتم أهل البدع ولسنا نحن أهل السنة. Tapi kalau hari ini kita tengok yang dilabelkan sebagai orang sesat, orang ahli bid'ah siapa? Orang yang baca Quran, hadiah tahlil kepada orang mati yang dilabel sebagai ahli bid'ah, atau kita yang dilabel ahli bid'ah? Hadirin hadirat. Padahal Imam Ibn Qayyim bagi tahu siapa yang kata tahlil tak sampai, ibaratnya baca Al-Quran tak sampai kepada mati, itu orang bid'ah. Padahal hari ini orang yang baca tu dikata ahli bid'ah. Kita tanya balik kat Wahabi, Tok Guru kau cakap yang bid'ah siapa? Kau-kau kita yang bid'ah ini yang sebenar-benarnya bid'ah. Padahal Ibn Qayyim bagi tahu orang yang tak percaya sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada orang mati, dialah yang ahli bid'ah. تريد أعجب من هذا؟ Kau nak tahu sesuatu yang lebih pelik dan lebih ajaib daripada ini? تريد أعجب من هذا؟ Nak tahu? شيخهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه شيخ المذهب الوهابي له كتاب اسمه أحكام تمني الموت، صفحة 70-71 يقول ووصول ثواب القرآن إلى الأموات جائز ويصل. Bahkan guru besar yang mengasaskan mazhab Wahabi itu sendiri, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa ghafara lahu, apa beliau di dalam kitabnya kitab Ahkam Tamannil Maut di dalam surat 70 atau 71 beliau mengatakan bahawasanya sampai pahala bacaan Al-Quran kepada orang-orang mati. Tamanni Ahkamil Maut muka surat 70-71. فهؤلاء مساكين يكذبون حتى على شيوخهم وأئمتهم. Allah, kesian kita tengok puak-puak ni, mereka mendustakan, mereka memalsukan sampai kepada fakta Tok Guru mereka sendiri pun mereka berbohong. ويأتون عندنا نحن العوام الذين لا نعرف ولا نقرأ ولا نطالع يضحكون علينا بحقهم الكذب هذا. Wallah, apalagi terhadap kita-kita yang tak baca. Kalau kita tak baca, kita tak tahu, habis kita jadi bahan dengan ketahu sama puak-puak ni. Padahal mereka kaki bohong, kaki kencing. Dengan Tok Guru mereka pun mereka kencing. Hadirin hadirat. بل العجيب حتى من شيوخنا المتأخرين كالشيخ ابن عثيمين في كتابه الفتاوى فتاوى العقيدة في باب الجنائز وأحكام الجنائز، عندما سئل في هذا قال تصل الصدقة ويصل القرآن ويصل الحج ويصل الصيام ويصل جميع الأعمال. Bahkan guru-guru besar Wahabi yang terakhirin seperti Ibn Utsaimin rahimahullah, di dalam kitabnya juga, dalam fatwa beliau bab janazah, ditanya tentang sampai atau tidak pahalanya. Fatwa Ibn Utsaimin sendiri, tokoh terkemuka Wahabi mutakhirin zaman sekarang ni, dah meninggal rahimahullah, beliau mengatakan sampai pahala bacaan Quran, sampai pahala sedekah, sampai pahala apa yang kita sedekahkan untuk orang mati, pahalanya sampai. Lihat dalam kitabnya fatwa Ibn Utsaimin. ومن أنكر سناتي بالكتب نرويكم كتاب بالصفحة والطبعة. من أنكر من سغل هذا يكذب، هذا الحبيب يكذب. سناتي بالكتب قدامنا نقول هذا الكتاب شوف هذا حق ابن محمد عبد الوهاب صفحة كذا اقرأ. إذا أنت تعرف بالقراءة العربية kalau tak percaya kod kita masing-masing berkata-kata, jangan Habib ngarang kod, jangan Habib kencing kita ke. Kata Habib tak apa, saya boleh bawakan kitab yang saya sebut tadi, siap dengan muka suratnya, cetakannya, dan suruh baca sendiri, kata Habib. Nak tahu Habib mengarang-arang atau memang betul-betul fakta seperti itu. لأنه الآن بعض من يشاهد الآن ربما منهم يقول هذا كذاب، يقول الناس التعليق هذا ايش هذا التعليق هذا كذاب يكذب. نقول تعال mungkin yang duk komentar kata Habib bohong, Habib palsu, tak sini kata Habib, nanti Habib akan tunjukkan. Kalau nak mesti ditangkap Habib. نحن عندنا في الشهر القادم موجودين، إذا أنت تنكر تعال هنا نرويك بالصفحة بالطبعة موجود. Jadi yang tak ada, yang tengok kat Facebook tak percaya, bulan depan Habib insya-Allah panjang umur Habib hadir lagi kelas ni, datang ke sini Habib akan tunjukkan, kata Habib. نعم. ومن عنده في النت الكتاب موجود في النت، اكتب أحكام تمني الموت صفحة 70-71 حق من اسمه هذا حق محمد عبد الوهاب موجود. مجموع فتاوى ابن تيمية تكتب وصول ثواب القرآن إلى الأموات موجود، يطلع لك الصفحة موجود. Bahkan yang boleh mengakses internet, silakan cari aja dalam Google tu, Google tu lah, yang biasa kita juga pakai tu, puak-puak pakai tu lah. Jadi cari aja kitab Tamanni Ahkamil Maut, fatwa Ibn Taimiyah, fatwa Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, dia muka surat 70-71, tengok apa fatwa Muhammad bin Taimiyah, cari sendiri Muhammad bin Abdul Wahhab, cari sendiri dalam internet, memang ada semua, kata Habib. Ayakumullah. Soal? Ada soalan? Soalan macam tadi perempuan tadi anak perempuan, kalau bapanya dah meninggal dunia, anak perempuan masih berdosa lagi, bapanya dapat dosa. Anak perempuan tu umur berapa? Perempuan dah balik. Dah balik. Lepas tu
Maksudnya yang kita dosa ketika soalan tadi kata bapak ni bahas dapat dosa. tapi anak perempuan itu diajar tak dulu? Tak diajarkan. Ada di sekolah ni. Hantar sekolah saja, tak diajarkan. حتى شيخهم الألباني، أنا ذكرنا الألباني عليه رحمة الله، لو كتاب اسمه بدع الجنائز وأحكامها أو أحكام الجنائز وبدعها أو لا، عقد فصلا ما ينفع الميت بعد وفاته. فذكر من ضمن هذه الأمور وقراءة القرآن من أولاده، قال تصل إذا قرأ أولاد القرآن إلى الميت يصل. فذكر 9 أمور، 9 من ضمن هذه 9 الأمور وصول ثواب القرآن من أبناء الميت. حتى شيخهم الألباني هذا في كتاب هذا موجود أحكام الجنائز وبدعها. Bahkan Al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullah wa ghafarallahu lahu, beliau memiliki kitab Ahkamul Janaiz wa Bid'aha, hukum-hukum jenazah dan bid'ah-bid'ah yang terjadi pada hal tersebut. Di dalam kitabnya beliau juga itu beliau mengatakan bab perkara-perkara yang boleh memberikan manfaat pada si mati setelah dia meninggal dunia. Beliau mencantumkan tidak kurang daripada 9 perkara yang bila dilakukan boleh bagi manfaat pada orang mati. Salah satu yang beliau catatkan, Imam Albani ni, ini gutubuz zamannya pada orang Wahabi ni. Imam Ghazali ni orang-orang Wahabi ni, Imam Bukhari ni orang Wahabi. Dalam kitabnya mengatakan 9 perkara bagi manfaat pada orang yang tengah meninggal dunia. Antara yang ditulis oleh Albani adalah bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh anak-anak, dihadiahkan kepada nenek moyang dia, kepada bapak-bapak dia, sampai pahalanya, kata Albani. Jadi maksudnya dosa Pada anak dia dah balik, dia dosa sampai pada bapak dia minyak. Kalau dia betul, dia pernah buat dosa, bapak dia tak pernah ajarkan pada dia. Dia dapat cara bapak kepada bapak. Macam-macam dapat pahala balik. Jadi masalah Al-Ab Habib. أول خلهم يعرفون السؤال. Ada yang soalan lain? خلهم يعرفون السؤال بالبهاسة ملايين. Soalan baca soalan balik. Biar yang lain dengar, حتى أنت أستاذ محمد أنا أجيب السؤال. Soalannya, jikalau seorang anak perempuan, bapaknya tidak mengingat-ingat, usahakan perempuan itu masih buat dosa lagi, perempuan itu tidak balik. Jadi adakah dosa itu masih ada bapak yang tidak ada dosa, sebab bapaknya tak belajar pada sekolah tadi. Kedua, jika bapaknya masih ada dosa, adakah cara-cara untuk supaya bapaknya tak ada dosa diganti? Diganti pahala. ايش السؤال؟ نعم. قال إذا كانت البنت ما تربت بالإسلام بالدين لأن أباها أهمل على تربيتها، بعدين مات الوالد، بعد مات الوالد هذا البنت هذا تعصي الله حتى بلغت حتى كبرت تعصي الله، هل جريان الإثم ما زال إلى المرحوم؟ نعم، لأنه قصر في تربيتها وأهمل، قد ذكرنا هذا. Tetap dosa mengalir. Fa kaifa sabil ila al-khuruj min hadha adh-dhanab ma'a annahu qad mat rahimahullah, kayf hadha? نعم، أول توبتها هي والاستغفار له. نعم. كلكم راع قال صلى الله عليه وسلم وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع ومسؤول عن رعيته. معنى مسؤول يعني مسؤول عند الله سبحانه وتعالى، يسأله الله عن رعيته. هل رأى حق الله فيها ولا لا؟ Jadi kata Habib, dosanya tetap mengalir kerana si bapa telah mengabaikan pendidikan kepada si anak tersebut. Jadi caranya supaya terhenti dosa macam mana caranya? Tak ada cara lain. Si perempuan tu suruh bertobat. Dan bertobat, setelah bertobat suruh minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar untuk dirinya dan untuk ayahnya. Kenapa? Kerana ini berdasarkan hadis Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu wahai kaum lelaki, kesemuanya pemimpin. Kau pemimpin. Kalau kau seorang keluarga, ketua keluarga, kau pemimpin bagi keluarga-keluargamu. Dan Nabi bagi tahu wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggunganjawab pada orang yang ia jaga di bawah dia, rakyat-rakyatnya. Maka anak-anakmu, wanita-wanitamu adalah rakyatmu. Kamu akan dimintai pertanggunganjawab. Kenapa tak ajar mereka agama? Kenapa tak didik mereka suka kepada masjid? Kenapa tak dekatkan mereka kepada ilmu-ilmu agama, kepada para ulama? Kau akan dimintai pertanggunganjawab, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Ya Habib, zaujatuna takhrujna min buyutina ahyanan bighairi syariah fil libas wa nasahnahunna miraran ma nasihatukum lana rahimakumullah. Jadi ada orang bertanya, wahai Habib,
isteri-isteri kami ni selalu keluar daripada rumah, kadang-kadang tak mengikut syariat, mungkin tak tutup aurat atau pakai minyak wangi betul agaknya, mungkin lah macam tu, pakaiannya pun kadang tak betul. Kami dah bagi nasihat Habib banyak kali, tapi macam tu lah namanya kan, nak buat macam mana. Macam mana nasihat Habib untuk kami? Semoga Allah merahmati Habib. الحل الوحيد والسريع والفعال إن شاء الله الرحمة بهن والأخذ بهن إلى مجالس التعليم، خليها تستمع، وإذا لم تحضر احضر لها بعض الأشرطة، بعض البرامج، خصص لها بعض الأوقات تشاهد معها بعض مجالس الذكرى، فإذا تذكر قلبها إن شاء الله هي بنفسها تعود بإذن الله تبارك وتعالى وتسلك مسلك الاستقامة. Jadi yang pertama kata Habib, yang terpenting bagi si suami yang mengalami fenomena macam tu, betul, saya rasa ramai itu, betul tak? Mungkin ramai lah rasanya, tapi mungkin kampung ni tak ada lah kot, betul tak? Jadi yang pertama, sayangi mereka betul-betul, jangan berkasau. Orang wanita ni tak boleh kita kasau-kasau, kena pelan-pelan, itu yang pertama. Dan yang kedua, Habib pesan, isterimu itu jangan selalu bawa pergi jalan Cameron Highland je, bawa pergi masjid sekali apa, betul tak? Bawa ke masjid, ke majlis-majlis ilmu, ke majlis-majlis zikir, dekatkan mereka kepada majlis-majlis nasihat, ada maulid, ada tabligh akbar, bawa, hadirkan isterimu, anak-anak perempuanmu hadir. Mudah-mudahan berkali-kali mereka mendengar, insya-Allah terbuka hatinya. Kalau mereka tak nak, mereka lebih suka pergi shopping daripada pergi ke masjid, apa nak perlu nak buat, maka tak apa, mereka kan juga sekarang duduk rumah, kau belilah CD-CD yang bermanfaat, kaset-kaset yang bermanfaat. Ini jam tak payah beli CD pun dah tak jual dah, download aja YouTube banyak, ceramah Habib pun banyak ni, tinggal download semua. Muhyiddin Habib Abdullah bin Faqih Al-Habsyi banyak download, betul atau tidak? Dengarkan bersama-sama, buat jadual, dengar nasihat ilmu. Mudah-mudahan berkali-kali isterimu, anakmu mendengar kebaikan-kebaikan tentang bisyarah, kabar gembira ataupun peringatan yang menakutkan tentang azab orang yang tak tutup aurat, orang yang tidak mengikut syariah. Mudah-mudahan terkesan hatinya dan insya-Allah memperolehi hidayat. ولكن عليك بالرفق لأن المرأة دائما تتعامل مع الأمور ليس بعقلها ولكن بقلبها، فعليك أن تعامل قلبها لا عقلها، تعاملها بلطف 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 حتى تعود إن شاء الله. Karena itu kata Habib, perhatikan bila kita dengan orang rumah kita, dengan isteri kita kena refleks, lemah lembut dengan psikologi yang baik. Karena kebanyakan wanita ni walaupun kadang mereka pandai bijak, tapi mereka tak melakukan sesuatu pakai akal mereka pakai perasaan mereka, pakai mereka punya hati mereka. Karena itu kata Habib, bilutuf, dengan perlahan-lahan, bukan kita menghujat mereka, ajak berdebat. Memang mereka tak akan pakai ini, mereka pakai ini. Kerana itu kita tackle hati dia. Mudah-mudahan insya-Allah dengan tackle hati kita, psikologi yang baik, insya-Allah mungkin kita belanja dia emas dulu, sekarang emas kan murah ni kan, belikan dia emas dulu ke apa, betul tak? Baru nanti baru kita kasih nasihat, insya-Allah itu. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يكرمهن إلا كريم، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. Kata Nabi SAW, kaum wanita ini tidaklah memuliakan kaum wanita, melainkan orang itu orang yang mulia, dan tidaklah menghinakan orang-orang wanita, melainkan orang itu orang laim, orang yang celaka, orang yang tak tahu mengenang budi, orang yang low class lah macam tu. Nah, ada. Kalau ada soalan lain. Ada soalan. Habib, bagaimana pula anak perempuan yang telah berumah tangga? Adakah bapa kena tegur atau ajar tentang ibadahnya? Misalnya tentang aurat dan juga tentang salatnya. Anak-anak yang bapanya sudah tegur agar jangan tinggal salat, tapi kalau anak-anak tak ikut, apakah bapa masih lagi dianggap berdosa? Yas'al Sa'il Habib, kaifa idza kanatil bint qad tazawwajat? Hal 'ala al-ab an-nasiha atau الواجب على الأب ما زال هذا حبيب واجبا على الأب؟ نعم، يجب على الأب النصيحة ويجب على الزوج، فربما يكون الزوج مثلها غافل أو جاهل لا يعرف أو متعلق بأمور الدنيا لاهي، فيجب لا تزال كذلك المسؤولية على الأب، يجب عليه أن ينصحها. فإذا كان الزوج كذلك ينصح فيكون الزوج والأب. مسؤولية ما زالت على الأب حبيب. مرحبا. مسؤولية على الأب. مسؤولية التعليم بلا شك، مسؤولية التعليم، لأن قبل أن تذهب إلى الزوج نعم لا يزال مسؤولية التعليم على الأب، ولكن ما بعد مرحلة الزوج في التعامل مع الزوج وهكذا هذا مسؤولية الزوج. لكن كأمور الصلاة، كأمور
الصيام كأمور الحيض وأمور هذه كلها هذه على الأب لأنها كانت عنده قبل ذلك. فإذا أهمل في تعليمها فيأثم بلا شك، فينبغي أن تنبهوا. Jadi kata yang mulia Habib kita, وبعد ذلك كذلك إذا كان تزوجت فيجب على الزوج أن يعلمها، فإذا قصر كذلك الزوج صار الإثم على الزوج وعلى الأب. jadi kata Habib, kalau wanita ini dah berumah tangga, dulu kalau si bapa tidak mengajarkan anaknya solat, dosa itu masih ke atas bapa tetap. Kenapa? Kerana kewajipan mengajarkan solat, mengajarkan puasa itu kan sebelum kahwin, sebelum akil balik malah. Sebelum akil balik, anak kita akil balik dah mesti tahu cara solat. Sifat 20 kenapa sebelum akil balik, sepatutnya macam tu. Tapi kerana kita dah lalaikan daripada awal, dosa itu kan tetap ada, jahilnya masih tetap ada. Tetapi andai kata si anak dah berkeluarga, dah kahwin, anaknya tak solat lagi, bapa pun wajib menasihatkan, tapi suami juga wajib menasihatkan. Dan kewajipan untuk melengkapi, menyempurnakan kebodohan isteri yang dulu tak belajar agama juga diajukan kepada si suami. Kerana itu suami wajib mengarahkan isterinya. Kalau isterinya tak tahu solat kerana bapak dia dah terlanjur mengabaikan, suami jangan ikut-ikutan mengabaikan, maka suami juga ikut bertanggungjawab mengajarkan isterinya solat, puasa dan lain-lain hukum hakam yang lain. Kalau dia tak buat, suami pun ikut berdosa. Dan nasihat si ayah masih lagi wajib, walaupun anaknya dah berkahwin, bapaknya kena memberikan nasihat kepada si anak perempuan tersebut. Bismillah. Masalah Habib, idza kana al-aba qad amaru auladahum bis-shalah, lakin auladuhum madza كسلانين مثلا هل يأثم؟ لا ما يأثمون إذا قد أمروا خلاص. مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم على تركها ل10. والمراد بالضرب ليس الضرب المؤلم هذا الشديد الذي يؤذي، ولكن ضرب خفيف. شفت السواك هذا؟ ها هكذا يا ولد صلي، قال ما بصلي بس هذا ضرب، أو ضرب شديد، يجيب هذا عود كبير، هذا تراب حرام، ما يجوز، حرام. ولا تتعدى 3 ضربات، 3 زيادة عن 3 يأثم. قال أخذوها من فين؟ أخذوها من ضمات جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، فضمني 3. اقرأ، قال ما أنا بقاري فضمه. اقرأ، قال ما أنا قاري فضمه. اقرأ، قال ما أنا فضمه. قالوا 3. هذا المشهور عند العلماء. ومنهم من قال لا، على حسب الحاجة. بعض الأولاد ما يكفيه 3 4 5 6، ولكن ليس بشديد، ضرب هكذا خفيف بس. هكذا هذا يؤذي هذا. المقصود التأنيب، الولد يشعر بأنه الأب هذا زعلان منه غير راضي، فيحث على الصلاة. واضح؟ Jadi hadirat, bila anak-anak telah disuruh oleh bapak suruh solat, jangan tinggalkan solat, bapak dah nasihat, tapi anaknya memang mangkuk ayun dekat tu kan. Jadi nak buat macam mana? Maka si bapak kewajipannya dah selesai dah tak berdosa, sebab bapak dia dah nasihat. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW bagi tahu, muru auladakum bis salat, ajarkan, perintahkan anakmu suruh solat ketika mereka umur 7 tahun. Bila umur 10 bukan lagi setakat suruh, tapi ada tindakan sedikit, iaitu wadribu alaiha. Kalau dia tinggalkan solat, pukul dia. Pukul yang macam mana? Kata Habib bagi contoh tadi. Ambil siwak tu, bukan kayu besar, alah sejengkal macam ni, kecil, pukul pun perlahan aja, bukan kuat-kuat, 3 kali, jangan lebih. Bukan pukul, kita ambil cota tu, kita pergi, kau tak nak solat kau nak haram macam semua tu lah. Itu tak betul, berdosa itu. Bukan macam tu cara dia, faham tak? Dia pukul asal perlahan aja. Pukul pun sebagai ulama kata jangan lebih daripada 3 pukulan. Dah perlahan, cek macam tu. Tak boleh lebih. Kenapa? Kerana sebagai ulama kata seperti itulah Sayyidina Jibril buat kat Nabi SAW ketika Nabi SAW di Gua Hira. Jibril suruh baca, tapi Nabi SAW kata mana Nabi korek. Maka Jibril peluk Nabi Muhammad SAW sekuat tenaga Jibril. Sampai berapa kali Jibril peluk Nabi Muhammad ketika Nabi tak membaca? 3 kali. Kerana itu kata ulama, seorang bapa disuruh pukul oleh Nabi kepada anaknya yang tak nak solat, pukul tak boleh lebih 3 kali. Itu pun pukul asal pukul yang tidak menyakitkan, bukan yang gila-gila punya. Hanya syarat untuk mentakdib, untuk mengajar kepada si anak bahawasanya anak sadar tahu bapa dia sedang marah ini.
Bapaknya bukan main-main ini, sampai pukul, walaupun pukulnya tak kuat. Tapi ada juga ulama yang berpendapat maka pukulan tu bukan hanya 3 lebih. Kalau 3 je mana lebih kasan, senyum celah gigi dia ni, alah, betul tak? Apalagi kalau anak mat kilau, betul tak? Kalau anak mat kilau ni tak main ini pukul macam ni. Kata ulama biasa bil haja, ikut keperluan kita. Kalau kira-kira anak kita ni mat kilau, mungkin lebih kalah sikit pukulannya atau macam mana gitu. وكذلك ضرب الزوجات فاضربوهن اهجروهن في المضاجع واضربوهن. ليس الضرب هذا الان بعض الازواج يضرب الزوجه حقه حرام، ما يجوز. نفس الضرب هذا، نفس الضرب هكذا بس ضرب خفيف بس. اما ضرب شيء هذا حرام. فان شق لحما او اسال دما او كسر عظما يضمن لو طلعت عند القاضي تضمنه هذا الشج. معروف احكام الشجاج عندنا في الفقه، تضمنه فيكون عليه دية. دية الشجاج ولا الكسر ولا كذا، تختلف على حسب الطبع، ما هي دية كاملة ولكن على حسب الشج هذا يسمونه نبس. Begitu pula hadirin hadirat yang kita wajib suami kepada isteri. Kan ada dalam Al-Quran, kalau kita dah bagi nasihat kat isteri, dia tak nak dengar, maka kita disuruh pisah ranjang. Wahjuruhunna wadribuhunna. Dan kalau pisah ranjang juga tak lut, Allah suruh pukul isteri kamu kalau mereka tak nak solat dan lain-lain. Pukul di situ pun bukan pukul bagai nak rak seperti yang kita tengok hari ni. Hari ni banyak suami, konon-kononnya alim sangat si suami, isteri tak nak dengar cakap, dipukul pakai peninju tu lah. Ini mana boleh kata haram ini, hukumnya berdosa. Ya Allah suruh pukul dalam Al-Quran, pukul isterimu tu pukul dengan kasih sayang, pukul macam tadi, perlahan, macam kita pukul anak kita tadi tu 3 kali, perlahan saja, tek, syarat sahaja, bukan suruh pukul kau macam tu, bukan. Kalau kau buat macam tu berdosa, kata Habib. Bahkan kalau sampai pukulanmu itu menyebabkan terbelah daging dia, keluar darah ataupun terkopik sikit dia punya daging dan lain-lain, maka wajib ke atas kamu si suami ad-dhaman, wajib bayar ganti rugi, wajib bayar diat. Belajar dalam kitab Abu Syuja, dalam kitab-kitab fiqh ada hukum-hukum jinayat, hukum-hukum hudud dan lain-lain. Bagaimana kalau kita patahkan gigi seorang, kita kena bayar berapa ekor kambing, berapa ekor lembu, berapa ekor unta dan lain-lain. Tu kamu bertanggungjawab, walaupun yang kau pukul tu isteri kamu sendiri. Kerana Allah tak suruh pukul macam tu. Allah suruh pukul perlahan dengan penuh kasih sayang atas kesalahan isteri kita. واضح ان شاء الله. خلاص وقت صلاة. عنده سؤال هذاك يا أخي بالقبول قبائل الصلاح كل حال وسلم اللهم رجعنا الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبنا يسر عيوبنا ويكشف كروبنا يسهل مطلوبنا ويا حاجاتنا يجيب دعواتنا يجعل هذه الدروس ان شاء الله حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا يفتح علينا يفتح العارفين وجهنا للدين واجعلنا منكم العلماء العاملين وارزقنا كمال ثبات رسولك تمكين رزقنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ويجعل ان شاء الله هذا العام عام خيرات واصرار وبركات علينا ويجعل مقدم العام الجديد ان شاء الله عام فتح ونصر لنا يعز بها الاسلام ينصر المسلمين ويأخذ الكفر والملحدين والمشركين في بقاع الارض اجمعين ومعهم اللهم صالح النيات بسر اسرار الفاتحه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.